What's up guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan sembang sebuah filem pendek yang menurut saya agak seram. Filem yang ditulis dan diarah oleh Dayano mempunyai jalan cerita yang sangat menarik. Terdapat seorang awet yang memiliki raut wajah yang sangat cantik dan dia merasa wajah yang dia miliki berbeza dari wajah orang lain. Dia sendiri rasa tidak percaya dengan wajah dirinya walaupun netizen sekeliling sekitarnya sudah pun membuat pembedahan plastik. Namun adakah awet ini yang sudah pun mempunyai wajah yang ala-ala Maria Ozawa ini juga akan melakukan pembedahan plastik? Jadi, jangan tunggu lagi, mari saksikan jalan cerita sinopsis cerita seram ini. Guys, jangan lupa subscribe, like, dan tekan loceng untuk video-video terbaru. Cerita ini dimulai dengan kisah seorang budak kecil bernama In Hyun, sedang sibuk melukis gambar apapun tak tahu di dalam biliknya. Sejak kecil, In Hyun memiliki bakat dalam melukis gambar. Dan ia sangat gemar melukis gambar-gambar keluarganya dan termasuk gambar jiran, gambar kucing, gambar kambing, dan gambar-gambar ahli politik. Sedang sibuk In Hyun melukis gambar, dia tidak sedar ibunya masuk di dalam bilik. Begitu kusyuknya dia melukis. Lalu si ibu menanya ingin tahu apa gambar yang dilukis oleh In Hyun. Rupanya dia sedang melukis gambar ibunya sendiri. Cantik kan lukisannya? Melihat bakat ada pada In Hyun, si ibu dengan bangganya gantung semua gambar-gambar yang dilukis In Hyun. Dan disitulah kisahnya bermula. Beberapa tahun telah berlalu. Awet Korea dengan senyuman manisnya, dengan berkulit flawless putih gaya bubat sajat. Namun entah kenapa, dia tidak suka dengan wajah dia sendiri. Mungkin dia rasa dirinya tidak cukup sempurna untuk masuk Miss Universe. Tak lama lepas tu kawan dia, Bak Puteri Gunung Ledang datang, bernama Petri. Dia menerangkan kenapa dia datang lewat, disebabkan dimarahi oleh cikgu. Sebabkan hari itu dia tidak buat kerja sekolah pendidikan jasmani. Disebabkan Putri merasa loya dengan muka In Hyun, lalu Putri mengajak In Hyun ke klinik kecantikan. Saat menunggu di ruang menunggu klinik, mereka sempat bermain game PUBG. Winner Chicken Dinner. Lalu Putri pun tanya In Hyun, yang dia sudah meminta izin keluarganya. Namun ternyata In Hyun pun tak pernah beritahu keluarganya. Dalam beberapa jam menunggu, mereka pun dipanggil ke dalam bilik. In Hyun pun menunjukkan buku lukisannya. In Hyun berhasrat untuk membuat wajahnya seperti wajah-wajah lukisan yang dilukisnya. Doktor pun tidak boleh meneruskan kerana ia tak mungkin dapat ditunaikan. Kerana upah untuk membuat pembedahan muka sangatlah mahal. Lagi mahal dari kereta Honda. Lalu In Hyun pun bertanya berapa kos untuk dibayar supaya mukanya cantik bak bidadari langit ayam pink. Tapi selepas mendengar jawapan doktor, In Hyun berasa sangat kecewa dan belah dari tempat itu tanpa mengata sepatah kata pun pada Putri. Malam tu In Hyun sedang makan malam dengan ibu dan kakak dia. Si ibu sempat membawang tentang jirannya yang digigit oleh anjing peliharaan dia sendiri, sampaikan tangan yang bekas digigitnya dijangkiti kuman dan membusuk. Ini disebabkan anjing dia sudah pun dibuat pembedahan plastik supaya kelihatan comoi macam Jiomi. Pembedahan plastik sudah menjadi trend di masyarakat luar. Baik manusia sampaikan haiwan pun dibuat juga. Nasib baik ikan tak boleh buat. Walaupun kosnya yang cukup mahal, netizen tidak kisah habis beberapa ratus ribu, sampaikan juta ringgit. Dengan itu In Hyun berasa wajahnya belum cukup cantik sama level dengan Nara Danish. Ia bertekad ingin melakukan pembedahan plastik supaya cantik seperti ibu dan kakak perempuannya. In Hyun berharap dapat membuat mukanya cantik sebelum akhir tahun sekolahnya, supaya dapat bergambar dalam buku akhir tahun sekolahnya. Kakaknya berharap In Hyun tidak meneruskan niatnya, kerana muka huduh yang In Hyun ada mungkin dengan pembedahan plastik pun tidak mungkin dapat perbaikinya. In Hyun masih lagi berharap dapat membuat pembedahan plastik, lalu ibunya memberi jawapan. Boleh membuat pembedahan plastik, tetapi dengan syarat menggunakan duit sendiri. Selang beberapa jam, menunggu ayahnya sampaikan makanan sejuk yang hampir beku, ayahnya pulang dari kerja.
tanpa mandi dengan bawa peluh terus ke meja makan. Si ayahnya bingung kerana semua pakat senyap, lalu ayahnya menanya Inyong apa yang terjadi. Inyong yang merajuk dengan muka seposen belah dari meja makan, tanpa memakan sedikit pun. Sambil duduk di taman, dengan diselubungi kesedihan, Inyong berfikir yang familinya tidak menyayangi dirinya. Tiba-tiba puteri entah dari mana muncul memberi beg yang tertinggal di klinik petang tadi. Bila Inyong melihat wajah puteri, Inyong terkejut beruk kerana puteri sudah pun membuat pembedahan plastik. Puteri sempat menanyakan, adakah mukanya kelihatan pelik ataupun cantik Pak Mirafilza. Tapi Inyong tidak mengatakan apapun, lalu dia belah dari situ. Inyong berasa kecewa apabila dia berasa semua orang di sekelilingnya sudah pun membuat pembedahan plastik. Dia berasa keluarganya tidak menyayanginya. Dia kecewa kerana dia mempunyai wajah yang berbeza dari netizen sekelilingnya. Perasaan Inyong kini betul-betul hancur. Walaupun sejak kecil dia mengidolakan ibunya, kerana wajah dimiliki wajah ibunya sangatlah cantik, namun Inyong tidak dapat mencapai hajatnya kerana tidak mempunyai duit. Secara kebetulan, Inyong terjumpa poster klinik yang ingin mencari sukarelawan untuk melakukan pembedahan plastik secara percuma. Dengan segera, Inyong pergi ke klinik itu berjumpa dengan doktor, lalu mereka berbincang mengenai pembedahan. Tanpa ragu-ragu, Inyong sign dokumen yang diberikan doktor itu tanpa membaca segala isi borang itu. Akhirnya, Inyong dapat membuat pembedahan plastik tanpa membayar sikit pun. Hampir-hampir Inyong ingin menjual badannya di lorong gelap. Wajah yang diimpikan Inyong, akhirnya dia miliki. Wajah Inyong saling tak tumpah seperti ibunya, kakaknya, ayahnya, jirannya, kawan sekolahnya dan anjingnya. Sekarang, Inyong boleh meneruskan niatnya untuk menyertai kumpulan K-pop. Cantikkan wajah Inyong terbaru. Mungkin ramai lelaki akan cair selepas melihatnya. Tiba-tiba kedengan suara doktor dari belakang. Doktor itu telah melakukan kesilapan pada mata Inyong. Gambaran yang Inyong nampak hanyalah sekadar mimpi. Ketika di meja makan, keluarga Inyong sedang khusyuk makan. Tiada siapa yang menyedari rupa Inyong yang sudah berubah. Akan tiba-tiba mereka terkejut biawak dengan muka Inyong yang sudah dibedah. Lalu, muka Inyong yang dulunya cantik, mulus, gebu, flawless kini sudah berubah, tidak boleh lagi berpatah balik. Jadi, bagaimana rupa terbaru Inyong? Tiada siapa tahu, mungkin mukanya saling tak tumpah seperti lubang-lubang jalan raya yang selalu ditorak oleh JKR. Tamat. Jadi kesimpulan dari cerita ini, jikalau anda rasa wajah yang anda milik tidak begitu sempurna, percayalah, ada lagi yang hudoh. Yang hudoh pun ada jodoh. Percayalah dengan diri sendiri, tidak perlu jadi orang lain. Sudah pun membuat diri anda sempurna. Wassalam.